Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah, program Cakna Keuangan Islam anda. Tahukah anda, pendapatan pasif merupakan pendapatan yang terhasil tanpa memerlukan kita bekerja keras untuk mendapatkannya. Dan kaedah utama yang boleh dilakukan adalah melalui pelaburan. Tidak kira pelaburan saham mahupun hartanah, modal diperlukan sebelum kita boleh memulakannya. Bagaimana pula jika kita tiada modal? Wajarkah kita berhutang untuk melabur lagi-lagi di musim pandemik ini? Dan adakah Islam menggalakkan perkara tersebut? Dan bagi merungkai persoalan yang wujud, kita jemput ke Tijarah Dr. Abdul Rahman Abdul Syukur selaku penasihat syariah kewangan Islam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Doktor, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Doktor, memohon pinjaman ni bukan perkara asing pada hari ini kan? Pinjaman pendidikan, pinjaman untuk pembelian, semua dilakukan kerana kekurangan tunai dan tak mampu untuk buat pembayaran sekaligus. Namun, bagaimana pula dengan membuat pinjaman untuk pelaburan? Sanggup berhutang untuk jana pendapatan yang tinggi risikonya jika dilakukan tanpa ilmu. Apa pandangan doktor terhadap mereka yang sanggup berhutang semata-mata hendak menceburkan diri dalam pelaburan yang belum tahu untung ruginya, doktor? Terima kasih kepada moderator. Persoalan yang menarik tentang meminjam untuk melabur. Jadi secara awalnya kita perlu lihat bahawa hukum meminjam ni adalah hukumnya harus. Hukumnya harus. Sebab berdasarkan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, jika kamu melakukan pinjam-pinjaman pada waktu tempoh yang akan datang, faktubuh, kamu hendaklah tulis. Jadi hukum asalnya harus. Dan kita melakukan pinjaman ni sebagaimana dalam kehidupan seharian kita meminjam untuk membeli rumah, untuk membeli kereta, membeli motor dan membeli keperluan yang lain. Jadi persoalan yang timbul sekarang ialah bagaimana meminjam untuk melabur. Jadi perkara ini sebenarnya hukumnya asalnya ialah harus. Sebab kalau kita lihat sekarang ni ada orang dia melakukan pinjaman untuk melabur dalam hartanah. Jadi setengah orang dia buat pinjaman perumahan untuk beli rumah untuk duduk sendiri. Tapi ada setengah orang dia melakukan pinjaman untuk pelaburan. Maksudnya dia sewakan pada orang lain. Begitu juga ada setengah tempat iaitu meminjam untuk melabur dalam amanah saham. Begitu juga ada setengah perbankan, bank dia menawarkan package, mana pinjaman atau pembiayaan untuk working capital, modal kerja bagi bisnes. Jadi perkara ini sebenarnya dalam kehidupan kita sudah berlaku. Cuma sekarang ni menjadi mungkin satu cara barulah. Maksudnya apabila melabur, kita tak menggunakan duit kita sendiri, tetapi kita menggunakan pinjaman. Jadi benda tu sebenarnya dari segi hukum tidak ada masalah, dia ada harus. Dia melihat kepada profil peribadi pula, profil individu pula dari segi pelaburan itu. Doktor, dalam Islam kan, hukum berhutang ini berubah mengikut keadaan. Jika seseorang itu benar-benar berada dalam kesusahan dan memerlukan wang untuk menanggung keluarganya, maka wajib untuk dia berhutang. Bagaimana pula dengan berhutang untuk melabur ni? Secara dasarnya, apakah hukum bagi seseorang Muslim itu jika dia berhutang untuk melakukan pelaburan? Dan adakah Islam menggalakkan perkara seperti ini, doktor? Pelaburan dalam Islam ini, maksudnya orang tu dia perlu melabur itu pada benda-benda yang patuh syariah. Benda-benda yang patuh syariah sebab Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah daripada tayyibat. Tayyibat ni ulama tafsir kata al-halalat, benda-benda yang halal. Ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan, kami berikan pada kamu, kami kurniakan rezeki pada kamu. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau orang tu nak meminjam dan menelabur, dia kena pastikan maksud pelaburan itu patuh syariah. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah yang kita kena ingat juga ialah pelaburan itu perlu patuh kepada undang-undang. Perkara yang kedua ni kadang-kadang masyarakat kita agak meminggirkan perkara ini. Tetapi dalam segi konteks Islam, dia ada satu kaedah fiqh daripada tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Maksudnya tindakan pemerintah itu ke atas rakyat dia berkait rapat dengan maslahah.
Jadi ada undang-undang dalam negara kita ini berkaitan dengan pelaburan. Jadi jika seorang tu dia meminjam untuk melabur, kena pastikan pelaburan itu mematuhi syariah. Ini dua benda yang penting, iaitu pelaburan itu perlu patuh syariah, dan yang kedua dia perlu patuh dari segi undang-undang. Dan yang ketiga, benda yang perlu ditekankan juga ialah dari segi profil individu tersebut. Sebab setiap orang ni dia berbeza profil dia. Ada profil setengah orang ni konservatif, ada setengah orang profil dia moderate, ada setengah orang profil dia biasa. Jadi kita tidak boleh tengok orang lain tu melabur dalam hartanah, kita pun nak melabur juga. Walaupun kita ni tidak ada pengetahuan pun tentang hartanah. Begitu juga setengah orang tu dia pinjam duit untuk melabur buat bisnes. Sedangkan kita ni tidak tahu untuk buat bisnes. Jadi dia berbeza-beza mengikut keadaan. Jadi pinjaman itu pada hukumnya asalnya harus. Tetapi apabila kita nak melabur dalam sesuatu tu, nak terjun dalam bidang pelaburan tu, kena lihat mana perlu patuh syariah, perlu patuh undang-undang. Lepas tu kena lihat profil individu tu sendiri macam mana. Baiklah doktor, meminjam atau berhutang untuk tujuan pelaburan ini biasanya dikaitkan dengan konsep leverage lah kan, atau menggunakan wang orang lain untuk jana keuntungan kerana tak mempunyai modal yang secukupnya. Adakah semua jenis pelaburan dibenarkan menggunakan konsep ini atau sebenarnya ia khusus untuk sesetengah pelaburan sahaja doktor? Tadi moderator sebut dia menggunakan duit orang lain lah kan. Dia meminjam duit, dia melaburkan untuk orang lain. Jadi Islam dalam hal ini dia terbuka. Dia terbuka. Mana setiap sesuatu pelaburan itu, contoh kita kata hartanah, apa lagi? Bisnes, apa lagi? Contoh bisnes pun banyak cabang dia kan. Jadi benda-benda ni sebenarnya kita kena tengok adakah dia ni patuh syariah ataupun tidak lah. Ataupun kalau orang masyarakat kita kata dia halal ataupun tidak. Ini perkara yang penting. Dan yang kedua ialah kita lihat dari segi undang-undang. Adakah pelaburan ni, contoh kita pinjam duit ni, kita nak melabur dalam satu skim. Jadi ada kawan kita kata skim pelaburan ni mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dan luar biasa. Kita pun tertarik lah. Jadi kita pun lakukan pinjaman, kita pun masukkan duit tu dalam skim tersebut. Tetapi adakah skim tersebut patuh dari segi undang-undang ataupun tidak? Jadi ramai yang terjebak tanpa sedar. Sebab apabila kawan kita ajak, kita beranggapan takkan kawan tipu kawan sendiri. Takkan kawan tipu kawan sendiri kan. Jadi kita terjebak. Sedangkan pelaburan yang ditawarkan itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi dua benda perkara ni perlu kita ambil perhatian, khususnya kita ni sebagai seorang pelabur Muslim. Doktor, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan lihat lagi apakah antara ciri-ciri yang perlu kita teliti untuk kita meminjam untuk melabur ini selepas ini dalam Tijarah. Jangan ke mana-mana. Baiklah, kembali lagi dalam Tijarah. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Abdul Rahman Abdul Syukur, penasihat syariah kewangan Islam untuk membincangkan tentang berhutang untuk melabur. Doktor, pandemik ini kan segala aliran tunai perlu dirancang dengan sebaik-baiknya. Pelbagai lapisan masyarakat juga pelbagai masalah kewangan yang dihadapi. Menurut doktor, wajarkah menambah bebanan hutang untuk buat pelaburan ketika pandemik ini? Di antara bayar hutang dan jana pendapatan melalui pelaburan dengan berhutang, mana yang perlu kita utamakan, doktor? Persoalan yang menarik yang dikemukakan, antara bayar hutang ataupun melabur kan. Jadi persoalan ni sebenarnya kita kena lihat dari segi keupayaan keuangan individu tersebut. Sebab berhutang, membayar kita ada hutang, kita bayar hutang ataupun kita membuat pelaburan. Bagi saya sebenarnya dia melihat pada peribadi seseorang itu. Yang pertamanya, jika dia nak berhutang, pastikan dia berhutang untuk keperluan yang diperlukan, mana keperluan asas. Sebab apabila kita dalam pandemik ini, suasana dia tidak sama dengan suasana yang dulu-dulu. Sebab cash flow tu, aliran tunai tu dia mengecil berbandingkan aliran tunai yang keluar tu besar berbanding aliran tunai yang masuk tu mengecil. Jadi berbeza. Kita tidak boleh samakan situasi pandemik ni dengan situasi yang dulu. Jadi apabila nak berhutang tu kena pastikan maksudnya dari segi keupayaan untuk membayar tu ada. Jadi sekarang pun memang bank-bank dia tawarkan pembiayaan kepada pelanggan-pelanggan, tetapi kita kena lihat adakah kita ada keupayaan untuk membayar kembali hutang tersebut. Jadi mungkin kita lihat, mungkin dalam suasana pandemik ini kita boleh melakukan kerja
kita menambahkan pendapatan kita, kita jual kuih ke, jual produk ke, kita jual macam-macam lah, ataupun kita menawarkan perkhidmatan servis aircon ke berdasarkan kepandaian kita, kan, ataupun kita jual kek dan sebagainya, itu menambahkan pendapatan kita. Dan ataupun kita lihat selepas pandemik ini, kemungkinan apabila pandemik ini tamat, maksudnya kita ada keupayaan untuk membayar. Jadi tidak ada masalah untuk kita nak berhutang semasa pandemik. Dan yang kedua, berhutang untuk pelaburan ni, pada pendapat peribadi saya lah, sebenarnya apabila kita nak melabur ni, hukum yang kaedah yang paling baik ialah kita melabur ni menggunakan duit yang lebih. Duit yang lebih di tangan itulah yang kita akan labur. Bukan bermaksud kita pinjam tapi di rumah kita ni tak cukup makan, kita pun labur. Jadi itu dia mungkin akan beri kesan pada keluarga kita. Jadi kalau kita nak labur, pastikan ada duit lebih, barulah kita melabur. Itu yang boleh saya jawab. Doktor, pelaburan emas kan merupakan satu pelaburan terbaik untuk jangka masa panjang, sama ada dengan beli emas fizikal maupun secara digital dalam platform atas talian yang tersedia pada hari ini. Wujud satu trend di mana pelabur ni akan menggadaikan emas yang mereka ada dalam simpanannya untuk tambah lagi aset pelaburan yang sedia ada. Apa pandangan doktor mengenai perkara ini? Baik, ini salah satu cara pelaburan dalam emas. Dia panggil manipulasi pelaburan emas. Jadi manipulasi ini bukan maksud menipu, tetapi maksudnya dengan emas yang kita simpan, kita beli tu, kita janakan untuk kita tambah lagi simpanan emas. Sebab kalau kita lihat, emas ni satu komoditi yang cukup hebat dari segi harganya. Dia cukup stabil harganya. Dalam hukum, kalau kita tengok daripada perspektif hukum, dia tidak ada masalah apabila kita, contoh kita ada beli emas, kita pun pajak ataupun di pejabat gadai. Jadi kalau kita ni sebagai orang Islam, sepatutnya kita ni pajak atau kita gadaikan emas tu di Ar-Rahnu, pajak gadai Islam lah sebagai orang Muslim, supaya tidak terlibat dengan amanah riba. Jadi apabila mereka ni pajak gadai ni, bagaimana cara dia? Ialah mereka pajak gadaikan emas tersebut. Jadi daripada gadaian tersebut mereka akan dapat sejumlah pinjaman daripada pusat gadaian. Jadi mereka membeli emas yang baru. Jadi emas yang baru ni mereka simpan. Mereka simpan untuk menunggu harga emas tu naik. Jadi apabila harga emas tu naik, jadi mereka akan jual emas tersebut. Jadi di sini mereka dapat membeli emas menggunakan duit daripada gadaian emas yang asal dulu. Ini satu cara manipulasi emas. Cuma kalau kita lihat daripada aspek pelaburan emas ini, yang kita kena ingat bahawa ialah emas ni, walaupun orang kata harga dia sentiasa naik, tetapi kena ingat juga harga emas ni dia sebenarnya bukan hanya sentiasa naik, dia ada turun, ada naik juga. Kalau kita tengok dari segi harga emas Malaysia ni, kalau saya boleh kongsi dengan penonton, pada 4 Ogos, pada 4 Ogos harga emas dia mencecah tinggi 247.21. 247.21. Kemudian pada 6 Ogos dia turun 245.49. Kemudian pada 8 Ogos dia turun lagi pada 24024. Jadi dia turun. Ini kita tengok dari segi market, harga pasaran emas. Kemudian kita lihat pada 11 bulan 8 dia naik pula pada 236. Kemudian dia naik sampailah kalau kita tengok pada 25 bulan 8 246. Jadi benda ni kita kena tahu. Apabila kita nak berlabur dalam emas, harga emas ni kita kena ambil cakna. Benda ni kena ingat apabila kalau kita ada emas, kita gadai, dan kita kena pastikan kos yang kita terlibat dalam gadaian tu dia lebih kecil berbanding hasil yang kita akan peroleh. Sebab saya suka kongsi dengan penonton ni, ada kisah seorang lecturer universiti, dia membeli emas ni dengan menggunakan pinjaman peribadi. Jadi dia masa tu emas tu dia tengah naik, harga emas tengah naik. Jadi apabila suasana ni semua orang pakat beli emas, dia pun beli emas tapi duit tak ada, dia melakukan pinjaman. Jadi apabila dia melakukan pinjaman, tiba-tiba lepas itu harga turun, dan harga turun berjunam, harga emas. Sedangkan pada masa itu dia dah beli emas dan digadaikan di pusat gadaian. Jadi sekarang ni dia tersepit dengan harga emas itu. Jadi sebab itulah kita kena ingat dalam harga emas ni, walaupun kita kata harga dia cukup menarik, tapi dia ada turun, ada naik dia. Jadi kena hati-hati apabila tiba-tiba harga emas tu dia sampai puncak dia, sampai peak dia tu. Jadi kita kena hati-hati. Mana peak dia, mana kemungkinan dia akan turun.
Jadi ini nak menunjukkan bahawa pelaburan emas ni dia bukan pelaburan yang kita kata mudah, cuma kita perlu cakna dan perlu teliti dengan harga semasa emas itu. Kena faham dengan risiko pelaburan tersebut lah kan. Baik doktor, di Malaysia ini kan wujud pelaburan yang patuh syariah dan pelaburan yang tak patuh syariah. Begitu juga dengan skim pinjaman. Sebagai umat Islam, kita ni diwajibkan untuk memilih segala produk yang berpandukan syariat Islam. Menurut doktor, apakah yang perlu dilakukan oleh pelabur yang telah buat pelaburan patuh syariah tetapi menggunakan pinjaman konvensional? Dia konsep asal dia ialah dari segi pelabur Muslim ni dia tidak boleh terlibat dengan riba. Itu konsep asas. Konsep asas pelabur Muslim tidak boleh terlibat dengan riba. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli, Allah Taala mengharamkan riba. Jadi apabila kita nak melakukan pelaburan itu, pelabur kena pastikan mana duit yang dia nak pinjam itu dia mampu bayar dan duit itu dia peroleh daripada skim patuh syariah ataupun kita kata daripada perbankan Islam lah. Dia mengamalkan skim patuh syariah. Jadi kemudian lepas itu barulah duit itu dilaburkan di dalam perbankan, ada dalam pelaburan patuh syariah. Jadi dua aspek ni yang perlu jaga. Dua aspek ni yang perlu jaga. Tetapi bagaimana kalau contoh dia dah terlibat, kan? Dia dah guna pinjaman konvensional, kemudian dia labur dalam pelaburan yang Islamik. Jadi dia macam ada mix ataupun gabungan dua tu. Dari segi konsep asalnya, kalau kita tengok dari segi, saya boleh bawa kalau contoh persoalan yang biasa timbul ialah kalau seorang tu dia ada ambil pinjaman perumahan daripada perbankan konvensional. Dia beli rumah. Jadi rumah ni patuh syariah, rumah yang dia duduk tu kan. Rumah tu patuh syariah lah. Jadi bagaimana konsep dia? Jadi dari segi ulama, apabila orang ni melakukan hal demikian, yang pertama ialah dia kena keluar segera daripada perbankan konvensional, pinjaman konvensional tu. Sama ada dia ambil pembiayaan Islam, perumahan, dia buat refinancing ataupun dia ambil personal financing daripada perbankan Islam, dia bayar yang pinjaman konvensional tu. Jadi sekarang dia akan tinggal yang ada pembiayaan Islam. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua, pandangan ulama dia kata kita kena tengok juga kalau contoh orang tu dia dah masa tempoh pembayaran tu nak hampir tamat dah kan. Nak hampir tamat dah. Jadi macam mana cara dia? Jadi cara yang terbaik ialah mungkin orang tu dia boleh keluarkan ataupun ambil duit daripada KSP ataupun personal financing, dia bayar balik perbankan konvensional itu. Kalau ikut konsep dari segi ulama ialah kita umat Islam ni sepatutnya kita ni mana kita tidak terjebak dengan pinjaman konvensional. Jadi jika kita terjebak dengan pinjaman konvensional, seharusnya kita cuba cari jalan sedaya upaya untuk kita keluar daripada pinjaman konvensional tersebut. Jadi sama ada kita pergi ke bank, kita minta refinancing untuk rumah tersebut. Jadi kita boleh keluar daripada pinjaman tersebut lah. Ataupun setengah orang kalau dia tak nak guna pinjaman bank ataupun dia boleh guna dari segi dia panggil dari segi duit daripada KSP ataupun dia buat personal financing. Jadi untuk bayar balik pinjaman konvensional tersebut. Jadi dia sebenarnya terpulang, dia tengok pada keupayaan peribadi. Yang pentingnya ialah dia keluar daripada pinjaman konvensional. Sebab kita kena ingat ada satu situasi lah diri manusia ni apabila dia terlibat dengan perbankan konvensional, dia akan rasa gelisah. Dia akan rasa gelisah, rasa tak sedap hati. Tapi apabila dia dah keluar daripada pinjaman konvensional tu, hati dia lega, hati dia rasa tenang. Sebab itu sifat fitrah manusia dia memang tak boleh akan bersama dengan suatu benda yang bertentangan dari segi syarak. Baiklah, doktor, sebelum kita berhenti lihat terakhir, hukum kita ikhtiar untuk keluar dari pinjaman konvensional ini. Firman Allah Taala itulah yang melarang adanya riba. Jadi apabila kita berada dalam situasi tersebut, maksud kita ni sepatutnya sedaya upaya untuk keluar daripada jalan tersebut. Kita kena ada sekurang-kurangnya usaha daripada diri kita ni untuk mencari pinjaman ataupun kita guna duit sendiri ataupun duit pada SP dan sebagainya. Yang pentingnya ada usaha dan daya upaya kita. Jangan kita kata biarlah tunggu 20 tahun. 20 tahun tu lama. Jadi kita sebagai umat Islam ni kita cuba sedaya upaya kita, kehidupan seharian kita ni kita zero ataupun zero dengan riba. Baik, kita akan berhenti lihat seketika doktor. Kembali selepas ini dalam Tijarah, jangan ke mana-mana.
Berhutang untuk melabur, kita masih lagi bersama dengan penasihat syariah kewangan Islam, Dr. Abdul Rahman Abdul Syukur. Doktor, sebelum kita mengakhiri perbincangan pada hari ini, sepatah dua kata dan kesimpulan untuk perbincangan kita hari ini, Doktor. Silakan. Baik, sebagai kesimpulan pada perbincangan pada kali ini ialah kita kena ambil faham iaitu tidak salah untuk kita meminjam untuk melabur. Dari segi konsep, dari segi perspektif syariah tidak salah untuk kita melakukan pinjaman untuk melabur. Tetapi apabila kita nak meminjam tu pastikan kita ada keupayaan untuk membayar balik. Jangan kita hanya pandai pinjam tapi tak pandai untuk membayar. Tetapi ada konsep juga dalam pelaburan ni ialah apabila kita nak melabur ialah kita menggunakan duit yang lebih. Duit lebih itulah yang kita melabur. Inilah konsep yang kita panggil dalam ni, kita panggil paling afdal lah. Paling afdal lah. Dengan duit lebih tu baru kita melabur. Dan semasa apabila kita, kalau contoh kita ambil konsep yang kita melakukan pinjaman untuk melabur, kita kena faham bahawa setiap pelaburan ni ada risiko dia. Ada risiko dia. Dan pelaburan itu kita kena tengok high return, high risk, high return. Jadi kita tidak boleh mengukur pelaburan tu mengikut orang lain. Kita kena tengok. Jadi kita kena faham situasi pelaburan tersebut. Contoh kalau dia labur dalam emas, jadi kena tahu bagaimana cara harga turun naik emas itu. Tak boleh kita hanya labur waktu kita tinggal. Ini bukan pelabur yang bijak. Dan yang seterusnya ialah setiap orang tu dia perlu utamakan keperluan dulu. Keperluan asas dia. Keperluan asas dalam kehidupan. Barulah pelaburan. Sebab setiap orang ni tidak sama. Dia pakai baju, kita pakai baju, mungkin saiz kita L. Tapi orang lain pakai saiz M ataupun S. Jadi tidak sama keupayaan setiap individu tu. Jadi pelaburan melalui pinjaman ini tidak salah. Tapi kita perlu pastikan upayaan kita untuk membayar balik dan kita ni cakna tentang pelaburan kita nak lakukan itu dan pelaburan itu patuh syariah dan seterusnya dia adalah mematuhi undang-undang. Baiklah, dengan ini kita sudah pun menghampiri penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Dr. Abdul Rahman Abdul Syukur selaku penasihat syariah kewangan Islam di atas penjelasan dan perkongsian yang sangat memberi impak positif kepada kita semua. Dan berdasarkan perkongsian doktor sebentar tadi, pelaburan merupakan inisiatif untuk menjana pendapatan pada hari ini, namun membuat pinjaman atau berhutang untuk melabur memerlukan perancangan dan penelitian sebelum melakukannya. Nilailah kemampuan diri terlebih dahulu agar tidak membinasakan diri di masa akan datang. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan dirham. Yang ada hanyalah urusan berkaitan pahala, kebaikan dan dosa kemaksiatan. Hadis riwayat Abu Daud. Fikir-fikirkanlah. Sekian dulu dari saya Hana Ismail untuk malam ini. Bertemu lagi kita di minggu hadapan dalam Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda. Assalamualaikum dan selamat malam.